never-ending mercy. Celebrate Allah's endless favors. Celebrate Allah's never-ending mercy. Allah's endless favors. Allah's never-ending mercy. Allah's endless favors. Allah's never-ending mercy. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kerajaan Negeri Selangor sudah memohon kepada Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF agar penerima vaksin di bawah program vaksin Selangor Selvax diberi kebenaran menggunakan sijil vaksinasi digital selangkah buat sementara waktu. Pejabat Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri dalam satu kenyataan menyebut bahawa Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin bersetuju untuk membawa cadangan berkenaan ke Mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN dan kerajaan negeri masih menunggu maklum balas terhadap cadangan tersebut. Menurut kenyataan itu lagi, langkah tersebut dilakukan susulan aduan yang dikemukakan sebilangan penerima vaksin Selvax yang masih belum memperolehi sijil vaksin digital di aplikasi MySejahtera. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Pulau Pinang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan berterusan terhadap pematuhan harga maksimum kit ujian pantas antingen COVID-19. Jurusuruh Pengarahnya Muhammad Rizwan Abdul Ghaffar berkata langkah berkenaan bagi memastikan kualiti dan pematuhan harga maksimum bagi kit ujian itu selaras dengan harga siling runcit RM19.90 setiap set dan harga borong RM16 satu set ditetapkan kerajaan buka kuasa pada 5 September lalu. Tambahnya menerusi 55 pemeriksaan dan tinjauan di seluruh negeri, pihaknya mendapati bahawa rata-rata pemborong dan peruncit di negeri Pulau Pinang mematuhi harga maksimum yang telah diwartakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu. Sebanyak 4 buah lagi pusat pemberian vaksin PPV dibuka untuk orang ramai bagi mendapatkan vaksin secara jumpa terus atau walk-in di negeri Perak. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Muhammad Akmal Kamarudin, penambahan PPV itu menjadikan keseluruhan 19 buah PPV menggunakan kaedah tersebut dalam usaha mempercepatkan lagi kadar vaksinasi di negeri Perak. 4 buah PPV berkenaan adalah di Dewan Kemas di Gopeng, Dewan Tun Dr. Lee Leong Sik, Universiti Tun Abdul Razak di Kampar, Dewan Serbaguna di Seri Iskandar dan Dewan Besar Felkra di Cangkat Lada. Sekian saja berita IKIM untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 9 September 2016, Forum Bicara Adin dan Dialog Harmoni telah diadakan di Pahang sempena Karnival Bentong 2016. Forum tersebut merupakan anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dengan kerjasama TV Al-Hijrah dan Majlis Daerah Bentong Pahang. Forum Bicara Adin yang mengenengahkan topik menyantuni masyarakat berbilang kaum menurut pandangan Islam bertujuan memberi kesan positif terhadap orang ramai supaya memahami konsep hidup yang harmoni khususnya di Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan agama. Forum tersebut melibatkan 2 orang ahli panel iaitu Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, seorang penceramah bebas, serta Puan Eni Zahura Abdul Aziz yang merupakan Fellow Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Dialog Harmoni Terorisme Merentas Agama pula bertujuan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan hubungan dan toleransi antara penganut agama di Malaysia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ini tanah air kita. Tanah tumpah darahku. Kita nyalakan semangat juang agar terus teguh berdiri. Walau rintangan mendatang, bangkitlah kebanggaanku. Kita sederap melangkah
atau Hibiscus rosa dipilih sebagai bunga kebangsaan pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri ketika itu yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Pemilihan tersebut adalah berdasarkan kepada keunikan bunganya yang merah di mana ia melambangkan keteguhan politik dan ekonomi bersifat keberanian menempuh cabaran. Selain itu, bentuk 5 kelopak yang terdapat pada bunga raya memberi maksud 5 prinsip rukun negara. Bunga raya juga dikenali sebagai Queen Tropical Flowers. Ini adalah bunga yang tergolong daripada kumpulan ataupun keluarga Melvati yang mempunyai 300 spesies tumbuhan. Manakala kepelbagaian bunga raya dari segi warna, bentuk dan ukuran menjadi lambang pelbagai bangsa, agama dan kebudayaan yang hidup harmoni di negara tercinta ini. Warna merah pula bermaksud kepelbagaian bunga raya dari segi warna, bentuk dan ukuran menjadi lambang pelbagai bangsa. Di sini lahirnya sebuah cinta. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam wa rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Perkongsian Aspirasi 10.1 kita mulakan hari ini. Bertemakan saya Nur Hayati Paradi untuk edisi Khamis. Masya-Allah, moga Allah kurniakan kebaikan, kesejahteraan dan juga ketenangan untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk berdepan dengan kehidupan dan juga perjalanannya, insya-Allah. Moga Allah berkati masa sentiasa. Apa pun telah pun sama-sama kita ikuti Warna Pagi sebentar tadi. Terima kasih pada rakan-rakan Warna Pagi, Hazwan Shah, Sufian Amrin dan juga penerbit mereka Puan Hajah Mazlina Ismail. Moga-moga apa juga yang dikongsikan menjadi asbab kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, kita bakal mulakan kejap lagi pertemuan menerusi Aspirasi 10.1 hari Khamis hari ini. Tak lain tak bukan, kita ada perkongsian bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Kita nak belajar dalam bab himpunan perbahasan perihal zakat. Kita dah masuk untuk 2 bait-bait terakhir dalam bab ini. InsyaAllah kita akan terangkan juga berkenaan dengan sedekah, sambung berkenaan dengan sedekah sunat, insyaAllah. Bila kata tentang zakat itu sedekah wajib, tapi bila sedekah ini sedekah sunat, insyaAllah untuk kita belajar bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram apa keutamaan dia, siapa yang utama kita nak sedekah, waktu sedekah bila yang afdal, insyaAllah, dan juga tempat di mana kita nak bersedekah yang lebih afdal. Semoga kita menjadi orang yang lebih bijak dalam bersedekah, insya-Allah. Untuk kita kongsikan dengan anda, anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan awalan ini, jom kita mulakan, kita buka perkongsian kita pada pagi ini menerusi hiburan pertama kita. Kita ada Hijaz dengan Rabbi Salimna, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Ya Rabbi, ya Rabbi, salimna ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, salimna. Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, salimna. Kullu shay'in da'ana
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Dah pun bersedia untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar perkongsian kita pada hari ini. Kita akan sambung untuk pengajian Matan Zubat dalam bab perihal zakat, perbahasan perihal zakat. Dan berhujung-hujung dah kita ada 2 bait yang terakhir untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Dan cumanya awalan ni bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi bersama lagi dengan rakan pendengar kita. Dan hari ini seperti yang saya nyatakan tadi, kita akan menyambung pengajian Matan Zubat untuk 2 bait terakhir dalam bab perihal zakat. Kita sambung untuk perkongsian tentang sedekah sunat. Ustaz, mungkin awalan ini sebelum kita kepada pengajian kita, sedikit mukadimah daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar IKIM sekalian. Manusia memerlukan suasana, memerlukan pendamping untuk dia berubah. Suasana yang baik akan mempengaruhi seseorang. Suasana yang tidak baik juga akan mempengaruhi seseorang. Oleh kerana itu, apabila seseorang itu ingin mendapat perubahan dalam kehidupan dia, maka dia perlu berada dalam suasana yang baik. Dia perlu mendapatkan pendamping ataupun teman yang baik. Selalu dikatakan bahawasanya seseorang itu dinilai melihat kepada siapa temannya, teman rapatnya. Teman rapatnya. Kerana apabila seseorang itu berteman dengan seseorang yang lain, maka secara tidak sedar dia sebenarnya sedang meniru perilaku dan perbuatan temannya secara tidak sedar. Bukan dia berniat pun mencontohi, tetapi tiba-tiba kita lihat dia berubah. Dia tidak menyedari bahawasanya dia sedang berubah, tetapi orang yang berada di sekelilingnya boleh melihat perubahan tersebut. Mungkin pada tutur bicaranya, mungkin pada gerak langkahnya, mungkin di dalam gaya interaksinya, dia sedang berubah. Sama ada berubah dalam kebaikan ataupun berubah dalam keburukan. Justru itu, kenapa sahabat ini dipanggil sahabat? Kenapa mereka itu dalam banyak-banyak amal yang mereka lakukan, yang di-highlightkan, yang diangkat nama adalah sahabah. Sahabah ni maknanya yang mendampingi, yang bersama-sama. Bersama-sama siapa? Bersama-sama Rasulullah. Mengapa mereka itu tidak di-highlightkan dengan orang yang solat, golongan yang puasa, tetapi dipanggil, digelar dengan sahabah kerana suhbah, kebersamaan, berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah kehidupan mereka.
daripada suhbah, kebersamaan dengan Nabi SAW, maka jadilah mereka orang yang solat. Dengan mereka itu berdamping dengan Nabi SAW, jadilah mereka orang yang berpuasa, orang yang berjihad, orang yang berjuang, orang yang bersedekah. Kesemua itu berakar ataupun berpunca daripada as-suhbah, suhbatus salihin, bersama-sama dengan orang yang soleh. Justru di dalam agama disuruh apabila seseorang itu ingin berubah, di samping dia menyesali, di samping dia bertaubat, maka untuk melengkapkan taubatnya itu, maka hendaklah dia mencari suasana yang baik. Dia hendaklah mencari kitaran ataupun persekitaran yang baik, maka berhijrah daripada suasana yang tidak baik kepada suasana yang baik adalah pelengkap kepada taubat. Adalah pelengkap kepada taubah. Kita berada di jalan Allah, kita duduk di masjid, kita bersama-sama dengan orang yang membicarakan kebesaran Allah, maka ini sebenarnya mempercepatkan proses perubahan dalam hati kita. Mempercepatkan. Tetapi selagi mana kita berada dalam suasana yang tidak elok, walaupun sudah ada bentuk penyesalan, kekesalan, tetapi ia tidak sempurna hijrahnya itu, perlu mencari persekitaran yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melorongkan kita kepada suatu keadaan yang lebih baik daripada sekarang. InsyaAllah, amin, amin ya rabbal alamin. Moga Allah pelihara kita, temukan kita dengan orang-orang yang baik, insyaAllah, sebagai sahabat dan juga pendamping kita sepanjang hayat kita, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan, dan kita akan mulakan perkongsian kita dalam himpunan perbahasan perihal zakat dalam matan Zubat. InsyaAllah kita sampai ke bait yang ke-469 Ustaz, 2 bait terakhir. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqti hajatin wa fi syahri siyam وَهُوَ بِمَحْتَاجَ عِيَالُهُ haram. Terjemahannya, bersedekah pada waktu yang diperlukan dan pada bulan puasa sangat besar kelebihannya, manakala bersedekah dengan sesuatu harta sedangkan dia dan orang di bawah saraannya lebih memerlukannya adalah haram. Perbincangan kita pada hari ini, dan ia merupakan lanjutan daripada perbincangan bait-bait syair sebelum ini, iaitu berkaitan dengan sedekah sunat. Setelah selesai perbicaraan kita, setelah selesai pembicaraan kita berkaitan dengan sedekah wajib, iaitu zakat, maka dalam series bait-bait syair yang terakhir membicarakan perihal sedekah sunat. Peluang untuk melakukan sedekah sunat sebenarnya lebih besar, lebih luas, lebih terbuka kepada ramai orang berbanding melakukan sedekah wajib. Justru kita merebut untuk bersedekah dengan memperbanyakkan sedekah sunat. Apabila kita mahu bersedekah, kita haruslah mempelajari bagaimanakah sedekah sunat yang sepatutnya saya laksanakan, mengikut tertib, mengikut tunjuk ajar pimpinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang oleh kerana kita melakukan sesuatu kebaikan tidak mengikut urutan keutamaannya, maka kita berada dalam kerugian. Mungkin ada sebahagian daripada manusia, dia mempunyai jiwa besar, dia mempunyai jiwa pemurah, namun dalam perkara dia memberi sedekah, membuat kebajikan, sebenarnya dia boleh baiki
dia boleh baiki sedekahnya itu kepada yang lebih baik. Yang lebih baik, yang lebih memberi manfaat, yang lebih mendatangkan pahala yang besar dan kesan yang baik dalam kehidupan. Justru dalam bait syair yang sebelum ini disebut pertama, apabila bersedekah itu yang utamanya, yang afdalnya dilakukan secara sembunyi. Sehingga kan diumpamakan tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Orang yang bersedekah secara sembunyi adalah salah seorang daripada 7 orang ataupun 7 golongan yang dinaungi di bawah naungan Arasy. Di naungan Arasy di saat hiruk pikuk kepanasan matahari pada hari padang mahsyar, maka dia dipayungi oleh sedekah dia. Dia di bawah lembayung sedekah, di bawah Arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, apabila kita bersedekah, hendaklah kita memilih golongan sasaran, golongan yang kita ingin beri sumbangan itu secara aturan yang diatur oleh syarak. Utamakan orang yang paling hampir dengan rumah kita, iaitu jiran tetangga. Utamakan orang yang paling hampir dengan pertalian kita, iaitu kaum keluarga. Utamakan mereka dulu. Utamakan adik-beradik, pakcik, makcik, sepupu, sepapat. Utamakan mereka terlebih dahulu. Utamakan jiran yang berhampiran. Hak jiran ni sangat besar. Sehingga begitu sekali diingatkan Rasulullah tentang hak jiran, sehingga seolah-olah dibayangi bahawasanya jiran ini sampai boleh mewarisi harta pusaka. Begitu diambil berat perihal hak jiran ini, seolah-olah jiran ini seperti ahli keluarga yang kalau kita meninggal dunia, dia boleh mewarisi harta pusaka. Lihat kebajikan orang yang di sekeliling kita. Lihat kebajikan orang yang tinggal berdekatan dengan kita, khususnya jiran sebelah. Lebih kuat tanggungjawabnya. Adalah sesuatu yang menyedihkan kalau ada orang di tempat kita yang kelaparan, yang kekurangan, sehingga orang luar lebih tahu daripada kita yang tinggal di kampung tersebut. Amat malam. Apatah lagi kalaulah kita ini orang yang berharta. Orang luar lebih tahu cerita yang ada jiran kita, ada rumah di dalam kampung kita, dalam persekitaran kita itu sebenarnya berada dalam kesusahan, yang lebih awal diketahui berbanding oleh orang luar berbanding diri kita sendiri. Apatah lagi kalau kita memang orang yang berharta, yang tinggal di situ. Apatah lagi kalaulah kita ini dilihat banyak bersedekah, banyak melakukan perkara kebajikan, tetapi rupa-rupanya yang duduk dekat dengan perumahan kita, persekitaran kita, ada yang susah, ada yang miskin, ada yang tak cukup, maka kita perlu bertaubat kepada Allah, memohon maaf daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kekhilafan dan kecuaian yang kita lakukan. Dan daripada segi orang yang kita akan memberi sedekah kepadanya, jangan kita lupakan, mereka-mereka yang menjadi asbab hidupnya agama. Ada kisah yang bagaimana satu orang adik-beradik ni, dia menanggung saraan saudaranya yang belajar secara khusus dengan Rasulullah. Dia bekerja di luar, tetapi adiknya duduk di masjid memberi tumpuan sepenuhnya untuk belajar.
Sehingga sampai satu tahap dia mengadu. Seolah-olahnya dia kata bagaimana dia duduk di masjid, aku yang tanggung dia, sedaklah dia, kalau dalam bahasa kita. Maka ingat apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai pesanan hanya untuk lelaki itu, tetapi untuk kita semua sebagai panduan dalam kehidupan, iaitu apa Nabi kata kepada beliau, la'allaka turzaqu bihi. Barangkali kamulah yang dapat rezeki dengan sebab dia. Barangkali kamulah yang dapat rezeki dengan sebab dia. Maksudnya apa? Dengan sebab dia belajar agama. Dengan sebab dia memberi tumpuan sepenuhnya untuk belajar ilmu. Rezeki yang kamu dapat tu, yang kamu sangka kamulah yang bagi kepada dia, sebenarnya dia yang bagi kepada kamu. Sebenarnya dia yang menjadi sebab rezeki itu dimudahkan untuk kamu. Jadi apa yang kita boleh faham? Mereka-mereka yang mempelajari ilmu agama, khususnya orang yang memberi tumpuan sepenuhnya, menghafal Al-Quran, mengulang-ulang hadis Nabi SAW, mempelajari fiqh, mempelajari ilmu-ilmu Islam, yang memberi tumpuan sepenuhnya, menghabiskan masa mudanya, sebenarnya kewujudan mereka ini adalah menjadi sebab dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, diangkat bala, dimudahkan segala kepayahan. Orang yang mana membantu, ibu bapa mempunyai anak yang mempelajari ilmu agama, sebenarnya rezeki yang kamu dapat itu sebab dia baca Al-Quran, kerana dia berkhusus untuk belajar agama. Kemudahan-kemudahan yang berlaku daripada segi ekonomi negaranya, sebenarnya apabila makin banyak orang yang belajar agama, makin banyak orang yang baca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang sebelum subuh dah bangun dah untuk baca Quran, sampai 10:30 malam baca Quran. Walaupun kita tengok, mungkin sangkaan kita, sayalah yang bangunkan ekonomi, sayalah yang bekerja. Ingat pesan Nabi, la'allaka turzaqu bihi. Barangkali rezeki yang kamu dapat itu ini sebab dia, ini puncanya. Maka sebab itu kita kena hidupkan madrasah-madrasah, orang-orang yang baca Al-Quran ni, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang cuba untuk faham Al-Quran, hadis Nabi SAW, makin rancak dihidupkan pusat-pusat pengajian agama, maka sebenarnya dia akan menjadi sumber keberkahan bagi sebuah kampung, sumber keberkahan bagi sesebuah keluarga, sumber keberkahan bagi sesebuah negeri dan juga negara. Maka kita kembali sama-sama bantu madrasah tahfiz yang sudah beberapa lama sudah tidak dibuka. Buka semula, insya-Allah. Di situ kita akan melihat limpahan keberkahan. Bagaimana kalau kita nak baca Quran daripada sebelum subuh sampai 10:30 malam? Boleh tak baca Quran? Oh, kita sibuk bekerja, buat itu, buat ini. Maka biarlah ada segelongan manusia yang mana daripada sebelum subuh baca Quran sampai 10:30 malam baca Quran. Maka ada juga deposit untuk negara kita ni, orang yang membaca Al-Quran. Kita yakinlah bahawasanya di dalam Al-Quran itu ada kesembuhan dan rahmat bagi kita sekalian manusia. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang waktu pula. Tadi orang sasaran sekarang ini dibincangkan waktu bersedekah yang paling afdal. Waktu. Maka kata pengarang, waktu bersedekah paling afdal ni antaranya disebut wa waqti hajatin, wa waqti hajatin, waktu ada hajat. Waktu ada hajat. Apabila seseorang mempunyai sesuatu hajat, capailah hajat itu, hasilkanlah hajat itu dengan bersedekah. Saya ada sesuatu hajat ni,
nak dimudahkan, ada sesuatu urusan ingin dihasilkan, apa jalan yang kita boleh buat? Sedekah. Kita sedekah dengan niat semoga hajat yang kita inginkan itu tercapai. Bersedekah. Mungkin isteri kita nak melahirkan anak, maka kita sedekah. Kita bagi, kalau sekarang ni mudah nak sedekah, dia transfer. Dia transfer, hatta dia tak perlu bagi tahu pun kepada orang tersebut, ataupun dia bagi tahu dan dia kata tolong doakan isteri saya nak bersalin, semoga dipermudahkan. Jalan untuk sedekah pada hari ini sangat mudah dengan era dunia tanpa sempadan ini, komunikasi yang luar biasa, maka sebenarnya proses untuk bersedekah itu lebih mudah. Bila kita ada hajat, apa juga hajat, maka kita dahulukan dengan bersedekah. Seperti saya pernah sebut sebelum ini, ada yang mengamalkan sebelum pergi bermusafir, sedekah dulu. Lihat orang yang ada berdekatan, mungkin anak-anak jiran kita, kita bagi seorang RM1 misalnya. Atau memang kita sudah beli terlebih dahulu, mungkin kita beli gula-gula ke, beli aiskrim ke, ambil seorang satu. Ia merupakan apa? Ia merupakan security untuk kita. Kerana sedekah itu menolak bala. Sepanjang perjalanan ni kita tak tahu, semasa kita membawa kenderaan, kalau kita bawa dengan cermat, kita bawa dengan berhemah, kita bawa kereta 60 km sejam, tapi 60 pun tak bagus juga. Jangan bawa perlahan sangat, bahaya. Bawa laju sangat pun bahaya, bawa perlahan sangat dekat highway pun bahaya. Bawa yang berpada-pada lah. Kalau kita bawa dengan berhemah sekalipun, orang yang ada di jalan tu bukan semua bawa dengan berhemah. Maka bagaimana kita nak lindung diri kita? Kita minta Allah yang jaga kita. Setelah kita melakukan segala ikhtiar, minta Allah bantu kita. Antaranya ialah kita bersedekah. Kita mengalami sakit, kita mohon kesembuhan, bersedekah. Bersedekah dengan kadar yang kita mampu. Mulakan dengan kadar yang kita mampu. Tidaklah sehingga kita habiskan sedekah harta kita sampai kita terduduk kemudian kita menyesal. Tidak. Sedekah ni pun dia kena belajar. Dia perlu belajar sedikit, tambah lagi, sehingga hati dia tu kuat. Kalau habis harta pun dia tetap yakin sedekah tidak pernah mengurangkan harta, kata Nabi. Sedekah tak pernah mengurangkan, bahkan dia menambah. Sama ada menambah secara fizikal, menambah secara maknawi, tetapi tetap ada benda yang bertambah. Maka pada antara waktu yang utama kita bersedekah bila mempunyai hajat. Ada juga di kalangan orang yang kita kenali, sebelum tidur dia sedekah. Macam mana sebelum tidur sedekah? Buka Mapping to You, dia cari mana pusat anak yatim ke, ataupun zakat ke, maka transfer duit, misalnya. Dan saya pernah sebut sebelum ni, sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang yang memerlukan, orang yang memang ada hajat. Itulah sebenarnya waktu yang paling utama kita sedekah. Bila seseorang itu mempunyai hajat, maka kita menyalurkan bantuan, lalu kita dapat membantu dia yang kesusahan itu atau bantuan itu diperlukan secara segera, maka kita datang membantunya. Maka itu sebenarnya sangat-sangat segera menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan seterusnya pada bulan puasa. Nabi SAW ditanya, ayyu sadaqati afdalu? Qala sadaqatun fi Ramadan. Bilakah waktunya sedekah itu afdal? Jawab Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmizi, sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan.
antara alasannya, satu, bulan Ramadan ni pahala berlipat kali ganda. Rasulullah sendiri adalah satu orang dermawan. Tetapi bila tiba bulan Ramadan, kedermawanan Nabi itu seperti angin yang bertiup. Maknanya berganda-ganda sifat dermawan itu tersahir dan terserlah pada bulan Ramadan. Dan kita lihat pada bulan Ramadan ni memang orang suka sedekah. Hati jadi lembut dan orang suka sedekah. Antara alasan yang diberikan oleh ulama, bila bulan Ramadan ni suasananya dululah, iaitu apa? Orang dia tidak mempunyai peluang yang banyak untuk bekerja. Kerana kepenatan misalnya. Maka kita menyediakan bantuan-bantuan sedekah supaya meringankan, supaya ada sebahagian yang kita dengar mempunyai kedai makan tom yam. Bila bulan Ramadan dia tutup, bukan dia buka. Ada orang bila Ramadan baru berniaga, kan? Tetapi ada sebahagian yang kita dengar pemilik restoran tom yam kita panggil, yang sepanjang tahun berniaga tapi bila bulan Ramadan tutup, bila Ramadan dia tutup, dia kata dah cukup lah, bah lah, dia kata dah 11 bulan bekerja siang malam, jadi Ramadan ni kita tutup untuk memberi tumpuan kepada ibadah. Tengok itu. Sebagian orang dia punya berfikir begini, sebagian orang berfikir begini pula. Jadi bulan Ramadan ini kita rebut untuk kita memperbanyakkan sedekah, dan lagi antara waktunya waktu peperangan, waktu mengerjakan haji, waktu sakit, waktu bermusafir pada 1 sampai 10 Zulhijjah, pada hari-hari raya, pada tempat-tempat yang mulia. Tadi dari segi masa, daripada segi tempat pula, di Mekah, di Madinah, di Baitul Maqdis. Ini semua apa yang kita dapat belajar. Betul, harta itu kamu punya. Betul, kamu ada semangat untuk melakukan kebajikan. Tetapi ditambah, buat penambahan. Tambah nilai. Iaitu memilih sasaran sedekah yang utama. Memilih waktu yang utama. Memilih tempat yang utama. Maka di situ istilahnya nur ala nur, cahaya atas cahaya. Cahaya atas cahaya. Orang yang diberikan itu utama, dipilih pula waktu yang utama, dipilih pula tempat yang utama, maka cahaya atas cahaya yang lebih-lebih lagi akan memberi kesan kepada diri kita melalui sedekah yang kita lakukan. InsyaAllah. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian tahsin. Subhanallah, tanpa kita sedar, Allah SWT datangkan hikmah, lebihan rezeki dari moratorium serta pelbagai sumber lain sepanjang PKP kali ini. Janji Allah sungguh jelas, semakin banyak kita memberi, semakin berganda-ganda rezeki dan pahala menanti kita. Ayuh, gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk dana pembelian tanah Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS di www.mtsfas.com sekarang. Apabila siap kelak, bangunan MTS FAS yang serba lengkap bakal menempatkan lebih 1,000 pelajar, merangkumi bangunan sekolah rendah, sekolah menengah, makmal sains, makmal komputer, surau, asrama putra dan puteri, dewan dan pelbagai lagi kemudahan yang kondusif bagi melahirkan anak-anak yang hebat sebagai penaung kita di masa akan datang. Alhamdulillah, hasil infak dari anda semua, MTS FAS telah berjaya mengumpulkan sebanyak 3.4 juta ringgit. Namun, MTS FAS masih memerlukan dana sebanyak 1.6 juta ringgit bagi memenuhi keperluan pembelian tanah. Salurkan infak anda di www.mtsfas.com sekarang. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, tidaklah sedekah itu mengurangi dan tidaklah Allah menambah bagi
seorang hamba dengan pemberian maafnya kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang tawaduk kerana Allah kecuali dia akan meninggikan darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Jangan bertangguh lagi, salurkan infak anda di www.ntsfast.com sekarang. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama menerusi perkongsian tahsinul ibadah dalam pengajian Matan Zubat, menerusi perkongsian kita dalam bab zakat. Dan juga hari ini Ustaz terangkan berkenaan dengan sedekah, urutan keutamaan sedekah, waktu bersedekah dan juga tempat untuk bait yang ke-469. Ustaz, kita sambung lagi pengajian kita. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan juga dengan sedekah yang kita sebutkan tadi, ada lagi tambahannya, iaitu selain daripada kita bersedekah kepada kaum kerabat, di kalangan mereka itu antara orang yang mana bagus kita bagi sedekah pada dia adalah orang yang paling bermasalah dengan kita, dengan orang yang kerabat yang paling bermasalah dengan kita, orang yang selalu gaduh dengan kita. Ada hadis ada hadis yang bunyinya afdalus sadaqah as-sadaqatu ala dhir rahim al-kashih al-adu. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada kaum kerabat yang bermusuh dengan kita, yang bersikap degil dengan kita. Kita bagi kepada dia. Berat kan? Berat. Kenapa pula? Dia selalu buat hal dengan saya. Inilah agama ajar tarbiyah hati, kan? Apabila seseorang itu dia bagi kepada orang yang seperti ini, yang ada masalah dengan dia ni, pertama apa akan berlaku? Pertama, akan hilangnya sifat riak. Sebab orang tu dah tentu tak puji dia. Tak puji dia. Yang kedua, dia dapat tewaskan nafsu dia. Nafsu nak kepada orang yang kalau kita bagi itu dipuji balik. Ni sekarang ni bagi kepada orang yang mana dia tak puji balik. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita beri kepada dia, mudah-mudahan dapat kembali bertautnya hubungan silaturahim. Sebab kita diajar, kalau ada di kalangan kerabat kita yang putuskan silaturahim dengan kita, kita yang sambung. Silman qata'at. Hendaklah kamu sambung hubungan silaturahim dengan orang yang dia telah putuskan hubungan itu dengan kamu. Jangan pula kita oleh kerana dia tak nak hubungkan, saya pun tak nak lah. Yang terbaik adalah silman qata'at, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berikan dengan harapan semoga bertautnya kembali hubungan silaturahim, yang mana ada fadilat yang sangat besar. Siapa yang hubungkan silaturahim, maka umurnya akan dipanjangkan dan rezekinya akan dipermudahkan. Dan bila kita sedekah, kita hendaklah memilih yang terbaik. Adalah merupakan sesuatu yang makruh untuk seseorang itu bersedekah daripada harta-harta yang dia sendiri tak suka. Yang buruk. Kalau buah tu, buah dah buruk. Kalau makanan tak habis. Ini satu penyakit ni. Kalau kita ingin memberi kepada seseorang, bagi yang terbaik. Memang kita buat kenduri, kita nak berikan kepada pelajar tahfiz. Kita berikan yang segar. Memang kita ada cadangan nak bagi, kita lebihkan tempahan.
tempahan dengan memasukkan kiraan dan anggaran mereka. Kita beri yang segar, bukan bila tetamu dah habis selesai, ada lebihan-lebihan, maka kita tidak tahu bagaimana menguruskannya, maka kita hantarlah kepada mungkin Ma'at Hafiz ke yang ada berdekatan dengan tempat kita. Itu bukan cara yang betul. Itu bukan. Kalau ustaz kami kata Ma'at Hafiz ni bukan tong sampah. Kita bukan tong sampah yang tempat untuk seseorang itu menghabiskan makanannya. Bukan. Bukan, bahkan kami diajak kalau orang bagi makanan seperti itu, kita tak akan ambil. Kerana kita bukan tong sampah. Maka sebab itu seseorang itu dia kena bagi yang terbaik. Kalau dia memang niat nak bagi, dia lebihkan daripada awal lagi. Dia buat packing awal, yang ni oleh kerana mereka tak boleh nak hadir, maka kita bungkus dan kita hantar. Ini betul orang yang ingin bersedekah. Jangan mencari-cari yang tak elok. Wala tayammamul khabis. Quran kata jangan kamu cari yang tak elok daripada harta yang kamu nak infakkan, yang kamu sendiri. Kalau orang bagi pun tengok sebelah mata je. Kalau orang bagi kamu yang buah seperti itu, contoh, yang kalau rambutan tu dah lebam, dia punya rambut dia dah kering, kita bagi kepada orang. Tidak, bukan begitu. Ada sebahagian orang yang mana dia kalau nak sedekah, sama ada dia bagi yang terbaik ataupun dia tak bagi. Dia tak akan bagi yang tak elok. Itu prinsip dia. Kalau nak bagi yang terbaik ataupun tak bagi. Kan? Kerana kadang-kadang kalau seorang itu memberi secara tidak elok, seolah-olah kita menjatuhkan maruah orang yang menerima. Menjatuhkan maruah, mengaibkan dia. Seolah-olahnya dia perlu sangatlah sampai perlu diperlakukan seperti itu. Dan lagi kalau nak sedekah, kita bersihkan hati kita. Lapangkan dada kita, beri dengan seikhlas hati. Sebab itu sedekah ini kena belajar. Bagi, kemudian tambah lagi sampai hati kita ini seiring dengan apa yang kita beri. Belajar. Tapi jangan tunggu ikhlas pula. Saya ni tak ikhlas lagi. Saya tak ikhlas, duduk kubur. Kan? Tak sempat nak ikhlas. Tak. Kita kena belajar juga, tekan nafsu kita. Dan yang terbaik lagi, seorang itu bersedekah dengan apa yang dia suka. Ini lagi terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebajikan sehingga kamu bagi apa yang kamu suka. Dan jangan ungkit. Dah bagi itu, yang Quran kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan kamu batalkan pahala sedekah dengan ungkitan dan azab, menyakiti orang yang menerima. Jadi jangan menyakiti orang yang menerima. Jangan kita ungkit, jangan kita menyakiti, jangan kita sebarkan sehingga melihat seperti dia itu berhajat sangat. Itu semua kena belajar. Kena belajar. Jangan kongsi pun air mata dia. Air mata orang yang menerima itu jangan kita kongsi. Kerana setiap orang itu ada maruah diri dia sendiri. Okey? Dan disebut di sini haram bersedekah harta yang mana diperlukan oleh ahli keluarga. Maksudnya satu orang duit dia cukup-cukup untuk sara anak dan isteri dia. Duit yang dia akan gunakan untuk anak isteri itu dia pergi sedekah. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Ringkasnya, bila kita ada satu tanggungjawab yang wajib, duit kita yang ada itu cukup-cukup untuk menyempurnakan tanggungjawab yang wajib itu daripada segi harta, kita tak boleh gunakan duit itu untuk buat benda yang sunat. Sedekah ni sunat. Bayar nafkah isteri wajib. Beli makanan untuk anak wajib. Maka tak boleh untuk satu orang itu dia gunakan duit ni yang sepatutnya nak bagi makanan kepada anak dia, isteri dia, guna untuk bersedekah, kecuali kalau isteri dia tu redha. Secara umumnya hukumnya beginilah. Sebab ada isteri sahabat
dia korbankan makan malam dia nak bagi kat tetamu. Kalau isteri kita begitu tak apalah. Tapi kalau isteri kita belum lagi ditarbiah seperti itu, kita buat yang biasa dulu. Yang lebih dia bagi. Yang nak guna, kita jangan sedekah. Yang lebih daripada keperluan, yang itu kita sedekah. Kita ada berapa minit lagi? Kita baki dalam 7 minit saja lagi, Ustaz. Kita baca bait syair yang seterusnya. Boleh, Ustaz? Wa fadilul hajati fihi ajru liman lahu ala tirari sabru. Terjemahannya, bersedekah harta yang melebihi keperluan diri dan tanggungan sehari semalam, padanya ganjaran pahala bagi orang yang sanggup bersabar atas kepayaan, iaitu yang dihadapinya. Wa fadilu al-hajati fihi ajru liman lahu ala tirari sabru. Apa maksudnya? Harta yang lebih daripada hajat. Harta yang lebih daripada hajat. Maksudnya bersedekah harta yang lebih ataupun lebihan daripada hajat. Hajat apa? Dia mungkin ada hajat hutang. Mungkin dia dah asingkan duit hutang bayar. Apa lagi? Komitmen utility asingkan hajat. Kemudian sudah tentulah hajat makan minum diri dia, keluarga dia, isteri dia, anak dia, diasingkan. Apa lagi? Yang merupakan komitmen bulanan, dia dah asingkan, ada lebih. Itu yang dimasukkan wa fadilu al-hajah, yang lebih daripada hajat. Allahu Akbar. Maka orang yang bersedekah lebih daripada hajat adalah mendapat pahala. Tetapi dia hanya akan dapat pahala bila dia sanggup bersabar atas kepayahan. Dia bersanggup bersabar atas kepayahan. Maknanya dia ni harta yang dia dapat ni guna cukup-cukup lah. Yang lain semua sedekah. Kira tak adalah selesa kan. Kalau makanan tu kira boleh tegak tulang belakang lah. Macam tu. Cukup je, Ustaz ya. Dan lebih tu dia sedekah. Dia akan dapat pahala. Sekiranya, ni yang kita ni kata, sekiranya dia boleh bersabar atas kepayahan. Tapi kalau bila dia bersedekah lebih daripada hajat tadi, hajat yang biasa, tapi dia jadi merungut, dia jadi hati tak kental, dia jadi hati tak tenang, maka pada ketika itu dia tidak mendapat pahala. Dia jadi makruh pula. Kerana pemberian itu tidak diberikan dalam keadaan lapang dada. Sebab itu saya sebut lagi, untuk bersedekah ni kena belajar. Belajar sikit. Hati dia dah biasa dah sedekah banyak ni, tambah lagi. Sedekah banyak ni, tambah lagi. Sehingga apa? Dia memang berikan min tibi nafsi, daripada hati yang tulus. Dulu kena belajar. Sedikit-sedikit. Kita nak bersedekah ni lama. Bukan kita sedekah sedebu, kemudian menyesal, seumur hidup kita dah tak sedekah. Bukan macam tu. Kita nak jadikan sedekah itu dia punya rutin. Amalan dia, darah daging dia. Maka mulakan sedikit demi sedikit. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, khairus sadaqati makana an zahri ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan selepas seseorang itu cukup. Untuk diri dia dah cukup, selepas itu dia sedekah. Itu satu makna hadis ini. Satu lagi makna, sebaik-baik sedekah adalah
sedekah yang dilakukan dalam keadaan orang itu dia ada kaya jiwa. Dia sanggup sabar atas kefakiran. Dia lebihkan orang lain dan untuk diri dia sanggup sabar. Maka itu sebaik-baiknya. Jadi tafsiran yang pertama tadi menunjukkan bahawasanya kalau satu orang nak belajar sedekah, dia sempurnakan dulu, cukupkan dulu keperluan diri dia. Kemudian selepas itu baru dia sedekah supaya dia bersedekah itu dalam keadaan dia lapang dada. Maka dia antaralah. Sebab itu dalam Quran menyatakan janganlah kamu ni kedekut sangat. Tapi janganlah pula memberi sangat sampai ada orang dia punya kedekut sampai kedekut kepada diri dia sendiri. Allah. Untuk keperluan kedekut dengan orang lain dan kedekut pada diri sendiri. Itu tak elok tu. Sangat tak elok. Tapi kalau dia pemurah dengan orang lain, kedekut pada diri sendiri, itu tak apa. Kan? Itu tak apa. Yang kedua, wala tabsutha kullal basti. Janganlah kamu ketika bersedekah itu buka seluas-luasnya. Selepas itu, Quran